Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب ربي شئت سهل. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat kembali untuk kita teruskan pengajian daripada kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Setelah kita dah bercuti hampir 2 bulan ataupun 2 bulan. Masih lagi pada kitab berkenaan dengan salat jenazah. Tajuk seterusnya muka surat 129, makruh keluar dari suatu kampung yang diserang wabak bagi para penduduknya dan makruh masuk ke dalamnya bagi orang di luar kawasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maksudnya, di mana sahaja kalian berada, maut pasti akan menimpa kalian bila sampai ajal, sekalipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam membicarakan tajuk makruh kita keluar daripada kampung yang ada ditimpa wabak, maknanya orang yang ada dalam kampung itu dia tak boleh keluar, makruh. Dan orang yang berada di luar tak boleh masuk ke tempat yang ada wabak. Wabak ni terbuka lah secara umumnya. Jadi Al-Imam Nawawi nak kaitkan bab ini dengan suatu ayat daripada surah An-Nisa, yang mana ayat ini sebut kita ni tak boleh lari daripada kematian apabila Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kematian. Kalau kita boleh lari, maka orang yang pertama akan lari daripada kematian ialah para doktor. Sebab doktor ni kerja dia nak sembuhkan orang, nak tolong orang. Jadi secara logiknya, kalau doktor tak ada, susahlah. Maka tak boleh lagi. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan setiap orang itu ada ajal dia, ada ketentuan dia dan ada tarikh wafat dia, seperti mana dia ada tarikh lahir dia. Setiap orang ada tarikh lahir dan setiap orang ada tarikh wafat dia. Di mana wallahu taala alam. Ada orang lahir dekat Muar, meninggal dekat Kelantan. Ada orang lahir dekat Kelantan, meninggal dekat Muar. Ada orang tak ada kena-mengena pun dengan Malaysia ni, tinggal meninggal dekat Malaysia. Berapa ramai orang Syria yang meninggal dekat Malaysia, kan, menjadi pelarian Syria dan sebagainya lah. Jadi tak boleh lari daripada kematian. Oleh yang demikian, maknanya Al-Imam Nawawi nak kaitkan dengan makruhnya kita keluar, kita masuk ke tempat yang ada wabak penyakit dan juga kita keluar daripada wabak penyakit. Maknanya orang yang berada dalam kawasan yang ada wabak penyakit, dia fikir kalau dia keluar daripada kawasan itu dia selamat daripada mati. Dia tak mati. Tak semestinya. Tak semestinya. Orang yang tak ada sakit, tiba-tiba dia masuk kawasan penyakit, dia boleh meninggal di kawasan penyakit. Tak semestinya juga. Kerana apa? Kerana bab mati, kematian itu adalah ketentuan daripada Allah yang dah ditetapkan ajalnya. Dan dalam ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang ni bersembunyi di sebalik benteng yang kukuh, benteng yang tinggi, larilah macam mana pun, maka kita akan bertemu dengan kematian. Ada orang ni pada pandangan kita, tengok-tengok macam nak matinya di masjid pula, matinya di hospital, kan?
Kalau ikut-ikutnya logiknya mati dekat hospital. Sebab 3 bulan koma dekat hospital. Tapi tak mati-mati. Balik ke rumah sebulan sehat walafiat, boleh pergi ngeteh lagi. Pagi-pagi boleh lagi dekat warung. Dapatlah 3 minggu. Masuk minggu keempat meninggal. Dekat mana? Dekat rumah. Sebab apa? Sebab kata Tuhan Allah dia meninggal di rumah. Itu lebih kuranglah maksud ayat surah An-Nisa 78. Seterusnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa satu ayat lain, suratul Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan kata Allah, janganlah kalian menjatuhkan, mencampakkan, mensengajakan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Perasan tak ayat ini kita jumpa kat mana ni? Ayat ini kita jumpa kat mana ni kalau perasan? Beberapa tahun yang lepas. Dekat surau dengan dekat masjid. Ada satu signboard dekat luar tu. Dia letak ayat ni. Sebelahnya dia cerita tentang apa? Cikgu ingat tak? Tentang rokok. Tak rokok kan? Dan juga tentang satu lagi, helmet. Topi geledah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan dengan cara kamu kalau naik motor tak pakai helmet, dan sebagainya. Baik, ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan tentang bahawa kita ni jangan sengaja mendedahkan diri kita ini kepada kebinasaan, yang mana kebinasaan itu boleh membawa kepada kecelakaan dan juga boleh bawa kepada kematian. Maknanya tempat yang dah ada wabak ini, maka kita dilarang untuk memasuki kawasan tersebut. Wabak ni kalau dulunya yang terkenal wabak apa? Seperti mana yang kita akan baca lepas ni dalam hadis yang panjang ini, iaitu wabak ta'un. Ta'un, orang kita sebut ta'un. Kolera. Lagi wabak apa lagi? Kita pernah, sekarang wabak apa sekarang yang sedang menular sekarang? Yang sedang di anjing gila, rabies, kan? Anjing gila, rabies sekarang. Suatu ketika kita berdepan dengan wabak H1N1. Pun satu lagi bukan H1N1, apa? Apa satu lagi? Ebola. Apa benda dah, wallahu alam lah. Itulah wabak-wabak yang kita berdepan. Wabak-wabak yang dulunya tak ada, sekarang ada. Kaedahnya sama. Maknanya kita kena tengok kepada apa yang pernah berlaku kepada zaman sahabat dan juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wabak yang merebak, wabak yang berjangkit, iaitu wabak ta'un. Apa dia wabak ta'un ini? Wabak yang disebabkan oleh jangkitan daripada pencemaran air yang boleh berjangkit, dan bukan setakat berjangkit biasa, bahkan boleh membawa kematian. Memang satu wabak yang ditakutilah. Dan ada beberapa sahabat yang besar di kalangan sahabat kibarus sahabah yang meninggal kerana penyakit ta'un. Baik, kita baca hadis ini. Hadis ini panjang tuan-tuan. Tak apalah, kita baca. Secara rasminya untuk kita belajar hadis ini, maka kita baca sama-sama, insya-Allah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam hatta idza kana bisurghin laqiyahu umara'ul ajdadi Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa ashabuhu فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لي عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين
fada'autuhum fastasharahum wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bisyami fakhtalafu faqala ba'duhum kharajta li amrin wala nara an tarji'a anhu wa qala ba'duhum ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba'i faqala irtafi'u anni thumma qala ud'u liyal ansara fada'autuhum fastasharahum fasalaku sabilal muhajirina واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مسبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبد عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجبدة ورعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف.
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bermaksud bahawa hadis ni cerita tentang Saidina Umar semasa Khalifah Umar radhiyallahu anhu memegang jawatan sebagai Amir Mukminin, bahawa katanya Umar bin Al-Khattab, kata Ibn Abbas, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah keluar menuju ke Syam. Umar bergerak untuk pergi ke Syam. Syam ni sekarang Syria, Jordan, sebagian daripada Lebanon, Palestin, itu kawasan Syam. Apabila beliau sampai di perkampungan Sughr, satu perkampungan Sughr, para pemimpin di kota Syria iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni ketika itu berada di Syam, dan dia antara salah seorang sahabat besar yang ditugaskan oleh Saidina Umar untuk berada di kawasan Syam. Dan selainnya dan beberapa orang sahabat yang lain bertemu dengan beliau. Bertemu dengan siapa ni? Dengan Saidina Umar. Lalu memberitahu kepada Umar bahawa wabak telah melanda Syam. Beritahu Umar di Syam sekarang ni tengah ada wabak. Tengah ada wabak, iaitu wabak taun. Ibnu Abbas berkata, Umar berkata kepada saya, tolong panggilkan kelompok Al-Muhajirin Al-Awwalin, iaitu mereka yang pertama yang berhijrah, yang mendapati 2 salat. Maknanya sahabat-sahabat Muhajirin yang awal-awal memeluk Islam dan yang bersama dengan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Maknanya sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang terpilih. Kenapa sahabat Umar panggil ni? Umar panggil nak bincang. Tengok, Umar sebagai pemimpin, sebagai Amirul Mukminin, dia tidak buat keputusan secara veto. Dia tidak buat keputusan secara sendiri. Dia panggil untuk berbincang dengan sahabat-sahabat, yang mana sahabat-sahabat Al-Awwalin minal Muhajirin ini sahabat-sahabat yang orang kata sahabat-sahabat yang ada nama, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Saya pun memanggil, kata Ibnu Abbas, saya pun memanggil dan Umar bermusyawarah dengan mereka. Ini diperkenalkan oleh Saidina Umar, tuan-tuan. Hadis ini sebut berkenaan dengan bagaimana Saidina Umar panggil sahabat-sahabat ini bermusyawarah, dan inilah yang dinamakan pembaharuan yang dibuat oleh Saidina Umar di dalam pemerintahan dia setelah dia mengambil pemerintahan, mengambil tugas khalifah daripada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar tak lama. Saidina Abu Bakar hanya 2 tahun sahaja dia memegang tugas sebagai khalifah. Lepas itu dia meninggal. Lepas itu dia ambil alih oleh Saidina Umar. Umar antara yang lama daripada 4 orang sahabat. Saidina Umar di 10 tahun. Lepas itu diikuti dengan Saidina Uthman, lama 13 tahun. Dan selepas itu 4 tahun 5 tahun diambil oleh Saidina Ali karramallahu wajhah. Ini 4 orang sahabat yang disebut sebagai Khalifah Ar-Rashidun. Saidina Umar dia panggil bila Abu Ubaidah Ibn Jarrah mengatakan bahawa Syam sekarang ini, wahai Saidina Umar, ada wabak. Sedangkan ketika itu Saidina Umar bersama dengan delegasi dia nak pergi buat lawatan di Syam. Tiba-tiba Syam ada wabak, maka gubernurlah Abu Ubaidah ni, antara orang yang bertanggungjawab di kawasan Syam ini, mengatakan ada wabak. Maka Saidina Umar panggil sahabat yang daripada golongan awal-awal yang berhijrah, maknanya sahabat-sahabat yang terpilih, sahabat-sahabat yang ada nama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bawa berbincang, bermusyawarah. Ini yang ditunjukkan oleh Saidina Umar. Dia tidak menggunakan kuasa dia sebagai seorang Amir Mukminin untuk buat keputusan. Bahkan Saidina Umar ajar kita, tuan-tuan, untuk bermusyawarah. Wujudkan yang disebut sebagai syura di dalam pemerintahan dia. Kata Saidina Umar, maka mereka berselisih pendapat, buat perbincangan, dan ada orang kata ada orang kata masuk, ada orang kata tak payah masuk, ada orang kata balik semula ke Madinah dan sebagainya. Sejumlah orang yang dan para sahabat Rasulullah SAW tetap akan bersamamu. Kami berpendapat agar kamu tidak memasuki ke kawasan wabak tersebut. Lalu Umar berkata, kalian boleh beredar meninggalkan saya. Baik. Keputusan musyawarah dengan Muhajirin mengatakan jangan masuk. Okey, Saidina Umar kata, kamu boleh beredar, tinggalkan saya. Maka seterusnya Saidina Umar berkata, kalian boleh beredar meninggalkan saya. Kemudian beliau pun berkata, tolong panggilkan orang-orang Ansar datang menemui saya.
Lepas mesyuarat dengan golongan Muhajirin, Sayyidina Umar panggil orang Ansar pula. Orang Ansar mana? Sahabat-sahabat yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Yang tadi orang Mekah, yang ini sahabat-sahabat daripada orang Madinah. Dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk lagi sekali buat mesyuarat yang kedua. Tadi mesyuarat kabinet yang pertama, ini mesyuarat kabinet yang kedua. Untuk panggil dan bermesyuarat, bincang berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi. Lalu Umar berkata, kalian boleh beredar meninggalkan saya, dan tolong panggilkan pada pemuka Quraisy. Mana jadi ni? Ternyata mereka juga berpandangan sama seperti golongan Muhajirin. Orang Ansar pun, golongan sahabat daripada Ansar pun sama juga beri pandangan. Keputusannya mengatakan supaya tak masuk. Maka Sayyidina Umar kali yang ketiganya, dia memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk panggil pemuka Quraisy daripada kalangan mereka yang berhijrah selepas pembukaan kota Mekah. Siapa ni antara mereka? Siapa antara mereka? Khalid Al-Walid. Siapa antara mereka? Abu Sufyan. Ini antara sahabat-sahabat yang hebat, orang-orang berpengaruh di Mekah yang mana masuk Islam lewat bila selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Lepas berlaku pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, maka golongan-golongan pemuka Quraisy beberapa orang, antaranya Abu Sufyan ini masuk Islam. Ini golongan ini pula yang dipanggil oleh Sayyidina Umar untuk bermesyuarat sama ada nak masuk ataupun tak masuk. Tengok, 3 kali Sayyidina Umar setakat ini berbincang dengan para sahabat. Saya memanggil mereka, namun tidak ada di kalangan mereka yang berselisih. Mereka berkata, kami berpendapat agar kamu kembali ke Madinah bersama orang ramai dan tidak perlu memasuki kawasan wabak itu. Abu Sufyan dan juga para sahabat yang masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah juga mengatakan, tak perlu masuk wahai Amirul Mukminin, bahkan kamu kena balik semula kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Lantas Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata, adakah kamu hendak lari daripada ketetapan Allah? Abu Ubaidah yang ada dalam majlis tadi, yang ada dalam mesyuarat tadi, dia ada bersama dengan golongan awal Muhajirin. Dia ada juga bersama dengan perbincangan dengan Ansar. Dia ada juga berbincang dengan golongan yang masuk Islam lewat daripada orang Quraisy. Dia kata kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, adakah kamu nak lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Abu Umar menjawab, jika orang lain selainmu yang mengatakan sedemikian. Kalaulah orang lain yang sebut sedemikian, kata Sayyidina Umar, wahai Abu Ubaidah, maka boleh jadi Umar timbul perasaan tidak senang dengan apa yang disebut. Tapi oleh kerana yang sebut ini Abu Ubaidah. Siapa ni Abu Ubaidah, tuan-tuan? Kita berkenal sedikit. Kita berkenalan sedikit dengan Abu Ubaidah. Seorang sahabat yang hebat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna likulli ummatin aminan, wa amin hazihil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ada orang-orang yang dipercayai, yang amanah, yang paling amanah, yang dipercayai. Setiap umat ada. Dan bagi umat Muhammad ini, yang paling amanah di kalangan sahabat ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah ni, tuan-tuan, hebatnya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam Al-Quran satu ayat terakhir surah Al-Mujadilah berkenaan dengan apa yang berlaku kepada Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, berkenaan dengan bagaimana dia mengenepikan perasaan cinta dia, perasaan kasih dia kepada ayah dia, melebihi kasih dia kepada Allah dan juga Rasul. Dia letak kasih dia kepada Allah dan juga Rasul di depan, kasih ayah dia nombor belakang. Bagaimana? Pada peristiwa peperangan Badar, dia telah bunuh ayah dia.
Dalam perang Badar bertembung perang pertama yang berlaku dalam Islam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dengan orang Quraisy. Abu Ubaidah ada dalam peperangan itu. Dan Abu Ubaidah terpaksa berdepan dengan siapa? Ayah dia sendiri. Agak-agak kita sanggup tak? Abu Ubaidah sebagai seorang manusia biasa, dia mengelakkan daripada bertempur dengan ayah dia. Tapi takdir Allah Ta'ala, elaknya Abu Ubaidah, ayah dia datang. Abu Ubaidah lari, cari musuh lain, cari tempat lain. Tapi ayah dia datang juga. Dan akhirnya dia bertempur, dan akhirnya ayah dia mati di tangan Abu Ubaidah. Siapa ayah dia? Al-Jarrah. Nama dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Quraisy Al-Fihri. Dia ni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini, dia bertemu nasab dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk Nabi yang bernama Fihr. Maknanya dia juga ada keturunan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah. Tapi dalam peristiwa perang Badar, dia bunuh bapak dia. Dia mengenepikan cinta dia pada bapak dia kerana cinta dia kepada Allah dan Rasul lebih daripada itu. Tu. Jadi tak pelik tuan-tuan. Tak pelik. Kalau kita terpaksa mengenepikan keluarga, apabila bertembung antara cinta kita kepada keluarga dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pelik. Kerana sejarah membuktikan begitu. Yang berlaku kepada Abu Ubaidah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ila akhir ayat. Kamu tidak akan dapati satu kaum, satu orang yang mana dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tiba-tiba dia mengasihi orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya, walaupun orang ini adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara adik-beradik mereka, ataupun kaum kerabat mereka. Tak boleh bertembung antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk, walaupun makhluk itu namanya ayah ataupun ibu dan sebagainya. Sebab itu la ta'ati li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada taat kepada makhluk, walaupun makhluk itu ayah dan mak kita, di dalam kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan oleh Abu Ubaidah. Bahkan kata Aisyah, kalaulah boleh dipilih siapa yang akan menggantikan khalifah selepas Sayyidina Umar, maka aku akan pilih Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah untuk ganti. Kalau boleh dipilih. Tapi bila syura berlaku, maka Sayyidina Uthman yang naik. Itu hebatnya Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah ini meninggal dengan sebab wabak taun. Akhirnya dia meninggal. Dan Abu Ubaidah juga keistimewaan dia tuan-tuan, ialah dia salah seorang daripada 10 orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Al-Mubashshirun bil Jannah. Abu Ubaidah. Siapa 10 orang ni? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali, 4 Khalifah Ar-Rashidun. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam Sa'id bin Zubair, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah. Siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 orang yang dijamin masuk syurga. Baik, kata Umar, kalau bukan kau yang sebut wahai Abu Ubaidah, maknanya mungkin aku bantahlah. Tapi oleh kerana kamu yang sebut, maka aku tak berani nak bantah. Bahkan tuan-tuan, dalam perang Uhud, perang Badar, dia bunuh bapak dia bersama dengan Rasulullah. Kerana bersama dengan Rasulullah dalam perang Uhud, perang yang menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat tewas, Abu Ubaidah menjadi galang ganti
ketika mana pihak musyrikin yang ketika itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid yang masih lagi belum Islam datang serang selepas pasukan memanah turun. Maka dia jadi galang ganti bersama dengan Rasulullah, menyebabkan dia ditikam dan juga kena anak panah kerana dia mempertahankan Nabi. Bahkan dalam riwayat mengatakan giginya juga patah kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Ubaidah, orang yang paling amanah dalam kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu penyaksian bahawa dialah amin hazihil ummah, orang yang paling amanah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ya, kita menghindar daripada ketetapan Allah menuju ke ketetapan Allah yang lain. Apa pendapatmu, hai Abu Ubaidah, jika untamu sampai ke sebuah lembah yang memiliki dua kawasan tanah tinggi, salah satunya subur menghijau, sementara satu lagi gersang? Bukankah jika kamu mengembalanya di kawasan yang subur, maka kamu mengembalanya dengan ketetapan Allah? Begitu juga jika kamu mengembalanya di kawasan yang gersang, kamu juga mengembalanya dengan ketetapan Allah. Beliau, yakni Ibn Abbas, berkata, lalu datanglah Abdurrahman ibn Auf, seorang sahabat lagi, iaitu sahabat yang juga sahabat besar yang dijamin masuk syurga. Selepas itu datang, selepas perbincangan, maka dia datang, yang mana dia tidak turut serta bermusyawarah sebelum daripada ini, kerana mempunyai urusan yang lain. Kata Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya saya mendengar, saya mempunyai pengetahuan dalam masalah ini. Maknanya tuan-tuan, yang Nabi nak sebut ini, yang apa yang Nabi sebut ni hujung sekali. Yang tadi tu cerita bagaimana berlakunya mesyuarat antara Sayyidina Umar dengan para sahabat daripada Muhajirin dan juga Ansar. Hujungnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang sebut. Bila dah berlaku perbincangan, akhirnya datang Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kata Abdurrahman bin Auf, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar adanya wabak di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Apabila ia menimpa suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya pula, maka janganlah kalian keluar daripadanya. Itu yang didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Sebelum daripada itu, Sayyidina Umar dia tak dengar hadis ni, dia tak dapat apa yang Nabi SAW sebut ini. Maka Sayyidina Umar ajak para sahabat daripada Ansar dan juga Muhajirin untuk berbincang, dan semuanya mengatakan jangan masuk. Tapi Sayyidina Umar tak puas hati, tanya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lepas itu datangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, apa yang kamu bincang ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut panduan dia, kaedahnya. Apa kaedahnya? Kaedahnya apabila berlaku wabak suatu tempat, maka orang di luar tak boleh masuk dan orang yang di dalam tak boleh keluar. Itulah kaedahnya. Baik, disebut di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, karahiyatud dukhul 'alal waba wa karahiyatul firar minhu. Makruh kita masuk ke dalam kawasan wabak dan makruh kita keluar daripada kawasan wabak. Wa hadza la yunafi at-tawakkul 'ala Allah, at-tawakkal 'ala Allah. Dan perkara ini tidak menafikan kita tawakal kepada Allah. Tidak menafikan kita tawakal kepada Allah. Li'anna al-akhdhu bil asbabi wal bu'du min mawatinit tahluk min thamaratit tawakkal 'ala Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya kita kita tak masuk ke tempat wabak, kita tak boleh keluar daripada tempat wabak. Ini bukan kata kita lari daripada ketentuan Allah, bahkan inilah yang disebut sebagai buah kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita ambil asbab. Maknanya kalau orang tu demam,
nak asbab baik kena buat apa? Ambil ubat kan? Pergi jumpa doktor kan? Pergi jumpa doktor tu bukan kata dia menafikan tawakal. Tak. Kamu tak tawakal pada Allah dah. Tak payahlah pergi ambil ubat. Kan Allah dah tetapkan sakit, duduk rumah je lah. Zikir je lah. Boleh? Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Tak ambil sebab, tak ambil asbab, tak ambil ikhtiar untuk berubat. Adakah begitu yang dikehendaki dengan tawakal? Tak. Sebelum datangnya tawakal, kita dah sebut sebelum ni, mesti didahului dengan ikhtiar. Mesti didahului dengan ikhtiar, iaitu usaha. Yang disebut sebagai al-akhdhu bil asbab. Ambil asbab-asbab yang dibenarkan oleh Islam. Boleh tuan-tuan? Bukan kata kita kena penyakit relax gitu aja. Biar je lah. Apa nak jadi nak, macam mana dah Allah tentukan macam tu kan? Maka tak buat apa-apa, tak buat ambil tindakan apa-apa. Tak betul. Tak betul. Begitu juga dengan hadis yang seterusnya. Hadis ni panjang tuan-tuan, tapi cerita di hujung tu sikit aja. Maknanya kaedahnya jangan masuk tempat wabak dan jangan keluar daripada tempat wabak. Dia makruh. Tetapi bagi orang yang bekerja sebagai perawat kepada penyakit, pesakit, maka dia dah berada di kawasan itu, maka dia kena kekal kat situ. Ataupun dia berada di tempat luar. Dia berada di tempat luar, dia doktor daripada tempat luar, tapi dia kena pergi ke tempat penyakit itu kerana untuk memberikan rawatan. Orang ini juga dibenarkan dengan cara disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi majzum fa adkhalaha ma'ahu fil qas'ah thumma qala kul bismillah thiqatu billah wa tawakkala alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari dia pegang tangan pesakit majzum. Pesakit majzum ni pesakit kusta. Dia pegang orang yang pesakit kusta ni, salah seorang pesakit kusta ni, masuk ke satu tempat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan orang yang ada penyakit kusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada orang yang penyakit kusta dan kepada orang yang berada, dia kata kul bismillah, makanlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wathiqatu billah, dan juga dengan begitu yakin dan begitu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, lepas itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kaedahnya ulama meletakkan kaedah kepada orang yang terpaksa masuk ke tempat wabak, dia kena masuk dengan cara mengambil asbab-asbab, menyanggil dia panggil protection, protection untuk protect dia punya keadaan dia dan sebagainya. Dan juga dia kena masuk dengan sikah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan orang yang masuk dengan ada tujuan untuk merawat. Tapi kalau saja-saja nak masuk tempat wabak, maka itu hukumnya dilarang. Boleh faham tak faham tu? Macam laju sikit tu kan? Macam nak kejar masa sikit. Yang boleh faham kot. Begitu juga dengan hadis yang seterusnya tuan-tuan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis ni, lepas tu kita tangguhkanlah. Sebab hadis ni ada kaitan sama juga dengan hadis kat atas. Jadi minggu depan kita dah boleh masuk pada bab yang lain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar wabak taun melanda suatu kawasan, maka janganlah kalian memasukinya. Apabila melanda sebuah kawasan sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya. Hadis ini tuan-tuan memberi suatu pendetailan kepada hadis di atas. Hadis di atas ni secara umum, Nabi tak sebut taun ke apa, Nabi sebut wabak penyakit. Wabak penyakit. Dan cerita Sayyidina Umar pun wabak penyakit. Cuma Abu Ubadah bin Al-Jarrah dia mati kerana penyakit taun.
Jadi penyakit taun, penyakit H1N1, penyakit-penyakit berjangkit yang lain, kalau melanda sesuatu kawasan, maka kita dilarang untuk masuk, dan orang yang berada di dalam jangan keluar. Kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan. Sebab apa? Tak nak bagi merebak. Tak nak bagi intisyar, tak nak bagi merebak. Dan ini yang disebut di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin juga, thubutul adwa wa intisharil marad biiznillah taala la bidzatihi. Dan merebaknya sesuatu penyakit berjangkit ini bukan sebab penyakit itu, tapi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam meletakkan kaedah yang cukup cantik, yang ada kat dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, sehingga yang berada di kawasan itu reda dengan wabak yang berlaku. Maka selepas itu dia kembali kepada hukum asal sedia kala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah